Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. Dan bahawasanya benar itu baginya ada 6 pangkat. Barang siapa sampai ia barang siapa pada sekaliannya sekalian pangkat akan pangkat sempurna, nescaya patut dinamakan dia dengan siddiq. Artinya orang yang benar, orang yang banyak benar. Siddiq, orang yang sangat benar, terlalu benar. Pertamanya, benar pada perkataan, pada segala kelakuan dia. Benar seorang tu kesempurnaan. Kita nak royak, nak jadi seseorang tu orang yang benar, siddiq. Siddiq ni pakat yang paling tinggi sekali. Kutub, wali kutub itu antara nama dia, nama wali kutub As-Siddiq, Siddiq Kubra. Orang yang siapa perikat jujur dengan Tuhan. Betul sungguh. Kadang-kadang kejujuran itu tidaklah dengan banyaknya amalan. Banyak puasa, banyak sedekah. Tak juga. Standard lah, biasalah. Bukan maksud tak buat benda sunat, buat. Tak buat benda fardu, tak buat. Tetapi kadang-kadang hati itu hak penting. Kerana nilai manusia itu sebenarnya di hati dan ruh dia. Manakala anggota zahir ini hanya mengikut hati. Dalam Ihya ada sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini lebih daripada sahabat bukan kerana ibadat dia. Antara sahabat yang paling afdal di sisi Tuhan dan di sisi Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Dalam Ihya kata ma fadula Abu Bakrin bi kasrati siyami wala fi salati walakin ma waqqara fi qalbihi. Tidaklah lebih Sayyidina Abu Bakar berbanding dengan sahabat lain dengan sebab banyak sembahyang. Sahabat lain mungkin banyak lagi sembahyang pada dia. Ataupun dengan banyak puasa. Sayyidina Abu Bakar taklah sebanyak orang lain. Tetapi ada sesuatu ma waqqara fi qalbihi, ada sesuatu yang terpendam, yang tersimpan kukuh di dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Jadi hati itu penting. Kadang-kadang amalan itu banyak tetapi hati tak jujur lagi. Bukanlah sini nak suruh kita meninggalkan ibadat, tak. Tetapi ukuran kebenaran dan kejujuran itu bukan di ibadat sahaja. Sebab itulah seorang itu menjadi wali bukan dengan sebab banyak ibadat.
Kerana ada orang kita tengok banyak ibadat tetapi hati, perangai, kedudukan masih jauh dengan Tuhan. Ada orang amalan biasa saja. Tetapi kerana kejujuran dia dilantik menjadi wali, jadi kekasih Tuhan. Pok kita ni kemah. Hak ni amu nak dengar cerita ni. Jangan banyak buat ibadat, hak penting dalam hati. Jangan buat hujah lagu tulah. Pok kita ni jahat zahir, jahat batin lagi. Ni kita kecek orang ni baik dah ni. Peringkat ibadat tak ada dah. Pok kita ni cak lipat ni tak sudut koyak asidik lah. Nampak? Amanah tabligh patonah baru pok kita ni Ni peringkat jujur. Maka kejujuran inilah yang menyebabkan seorang itu jadi wali. Wali itu bukanlah kerana banyak sembahyang, tetapi kerana baiknya hati mereka, jujurnya hati mereka. Kejujuran hati itu penting. Kadang-kadang ada orang jadi wali kerana satu ibadat. Bukan banyak pun dia, biasa je. Kerana dia hormat kepada orang tua dia. Kerana dia gini, kerana dia gini. So, dia tak banyak. Kerana pemurah dia. Kerana penyayang dia. Kadang-kadang orang diangkat menjadi wali kerana kebersihan hati dia. Pertamanya benar pada perkataan dan segala kelakuan. Perkataan dia mesti benar. Yakni apa yang ia kata itu benar. Dia kata benar ke mana? Betul, mari daripada hati dia. Bukanlah perkataan itu senda gurauan ataupun menunjuk-nunjuk ataupun benda buat-buatan di hadapan manusia. Dok memang perkataan dia mari daripada hati dia. Segala kelakuan dia. Kalau dia menangis, betul dia menangis. Bukan menangis tu kerana nak marketing ke, nak suruh nampak orang wali ke, nak suruh gapo. Betul dia mari daripada hati dia. Dia suka, betul mari daripada hati dia. Dia menasihati orang, betul mari pada hati dia. Dia kecek lemah lembut, betul mari daripada hati dia. Yang kedua, benar pada niat dia. Cita-cita dia tu benar, jujur. Tak ada maksud di selain pada Allah Ta'ala. Cita-cita dia hanya kerana Allah Ta'ala. Bukanlah cita-cita dia dalam amal ibadat dia. Dia jadi baik ni ada maksud di sebaliknya. Dah. Kerana nak jadi benar. Dan iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Maka jika ada padanya campuran, maka sungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Niat dia mesti sah. Niat dia mesti kepada Allah Ta'ala. Jangan ada campuran gapo-gapo. Benda yang membangkitkan dia, menyebabkan dia buat perbuatan itu kerana gapo. Benda yang membangkitkan dia. Kenapa mu buat lagu ni? Kerana Allah. Jangan buat ada maksud lain. Dan yang kedua ini kembali ia kepada ikhlas. Kecek tajuk ikhlas. Yang ketiga benar pada cita-cita. Cita-cita dia. Saat ni niat dia. Apa maksud niat? Sebab yang membangkitkan awak buat benda ni. Sebab nak buat satu-satu amalan. Mesti kena betul. Sebab kenapa? Cita-cita pula tujuan. Saat ni benda yang membangkitkan kita nak buat. Mesti jujur. Lepas tu tujuan pula kena jujur juga. Cita-cita. Seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah jika ada baginya harta. Dan cita-citanya itu terkadang lagi taraduk. Cita-cita nak buat kebaikan. Tujuan dalam nak buat kebaikan. Maksud nak buat kebaikan. Dan terkadang putus lagi kuat. Maka cita-cita yang kuat yang putus itu dinamakan dia benar yang kuat. Betul nak buat kebaikan. Semangat. Bismillah. Nak jadi orang alim. Nak jadi kekasih Tuhan. Nak jadi gapo kau. Niat bismillah molek biar kerana Allah. Tak boleh kau nak jadi orang alim. Awak belajar kerana Allah lah. Jangan jadi orang alim. Saya nak jadi orang alim pun kerana Allah. Bapa awak buat ibadat nak jadi wali ke tak? Saya nak jadi wali pun kerana Allah. Bukan nak jadi wali semata-mata. Bukan nak jadi orang alim semata-mata. Bukan nak jadi pendakwah semata-mata. Bukan nak masyhur semata-mata. Masyhur biar kerana Allah. Biar semua kerana Allah Ta'ala.
Yang keempatnya, benar pada menyempurnakan cita-cita tu. Dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-cita yang benar lagi kuat itu seperti firman Allah Ta'ala. Rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi. Artinya, laki-laki. Rijalun. Rijalun sini bukan laki-laki jantan ni. Maksud lelaki ni orang yang ada sifat perangai laki-laki. Sekalipun dia perempuan. Rijalun. Orang yang bersifat dengan laki-laki. Yang benar oleh mereka. Sodaku. Laki-laki. Orang yang bersifat dengan rijal. Yang benar mereka itu. Benar lagu mana? Benar dengan barang yang menjanjikan mereka akan Allah Ta'ala atasnya. Benar, jujur dia di dalam berjanji dengan Tuhan. Berjanji apa dia dengan Tuhan? Biar benar sungguh. Biar kerana Allah Ta'ala sungguh. Yang kelimanya, benar pada segala pekerjaan dia. Baik cita-cita tak semestinya perbuatan itu tak baik. Perbuatan pun kena baik juga. Biar sama dengan cita-cita. Kalau awak buat kerana Allah Ta'ala, maka janganlah awak nak jadi wali dengan cara tipu orang ko. Nak jadi orang alim dengan cara tipu orang ko. Dengan cara tak boleh lah. Dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas suatu daripada yang di dalam hati melainkan hatinya yang bersifat dengan dia. Semua hak dia sebut, hak dia kata, perbuatan dia, hak tu hak dalam hati dia. Kalau dia semaya, perbuatan semaya, hati dia pun semaya juga sebenarnya. Bermula maknanya bersama di dalam dan di luar. Sama. Kalau kita tengok dia duk sedih, memang hati dia pun sedih. Kalau dia duk suka, memang hati dia pun suka. Tengok dia duduk insaf, memang hati dia duduk insaf. Hati dia tengok duduk nasihati orang, mulut dia duduk nasihat pun hati dia. Maka jika tiada bersama nescaya tiada ia benar. Jauh lagi pada kebenaran. Luar molek, dalam jahat. Jaga orang. Luar jahat, dalam baik. Jaga. Bahkan terkadang adalah ia riak. Riak. Seperti menzahirkan ia akan khusyuk anggota. Ada juga. Nampak macam khusyuk tapi nak menzahirkan depan orang saja. Tuannya tu bolah sangat. Tuannya karuk sangat tapi wak-lolok khusyuk depan orang. Dan di dalam hatinya supaya dipuji akan dia dalam hati, aku buat lagu ni. Aku kaya jalan supaya tok guru, kecek supaya tok guru. Cara duduk supaya tok guru. Pakaian supaya pakaian orang alim tok guru. Nak suruh orang puji. Katanya Imam Ghazali orang ni sesat. Dan sesat dia payah orang nak bakti. Sebab apa? Sebab dia pakai pakaian orang alim dah. Dia pakai pakaian orang baik dah. Maka dia tak rasa dia salah. Manakala orang sesat dengan pakaian tak molek, dia akan cepat sudah. Tapi kalau sesat dengan jubah, sesat dengan serban, sesat dengan ahwa, sesat dengan gapo dia, maka hak ni payah nak baiki. Tak dengar kata dah hak ni. Dok rasa dia baik semacam, dok rasa orang belaka salah. Yang keenamnya benar pada segala amal yang batin. Amal zahir kena benar, amal batin pun benar. Gapo dia amal batin seperti khauf. Mu takut ke Tuhan betul kau dak mu takut ke Tuhan. Kau mu nak gapo dia, mu nak makom khauf, kau mu nak gapo? Mu nak takut ke Tuhan ni buat apa? Oh jadi takut ke Tuhan. Nak gapo sebenarnya? Nak ke Tuhan kau kerana Tuhan, kau kerana nak merasai makom tu, kau mu nak rasa pengalaman wali. Kau gapo sebenarnya kau? Dan sabar. Ada orang suka sabar. Orang memang suka cabaran. Memang hamba suka dicabar. Apa sabar bukan? Amalan batin sabar ni patut kerana Tuhan. Sebab apa awak bersabar ni? Bersabar kerana Tuhan. Bukan bersabar kerana takut. Bersabar kerana nak jaga air muka. Bersabar kerana nak jaga puyuk nasi. Bersabar bukan kerana Tuhan. Dan tawakal. Nampak tawakal mulai dah rupanya malah. Apa tawak kerja? Tawakal. Tawak kerja malah kohum. Nak makan nasi pacerah. Nak duduk sedap, nak gapo tapi Tuhan malah kohum. Tiba-tiba tanya tawakal.
Tawakal ni sifat hati, bukan sifat anggota. Anggota kena kerja. Hak zahir kena kerja. Hati kena tawakal. Lain dah kita siapa perikat tawakal sungguh. Kalau tak apa perikat tawakal jangan buat. Dia kata malah. Kalau tawakal sungguh tu letak kita tepat tak kerja. Memang tak boleh kerja kita. Memang kena tak boleh kerja. Rezeki kita pun ada dengan cara tak kerja. Hak tu memang cara kita lagu tu dah. Maka kita tak boleh paksa orang supaya ikut cara kita. Kalau tak apa perikat lagu tu, maka tawakal kita jadi malas. Iaitu bahawa mengetahui ia akan makna khauf dan rajak dan sabar dan syukur. Terima kasih ke Tuhan. Dan tawakal dan lainnya. Serta merasai ia akan sekaliannya di dalam hatinya. Artinya telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya. Jadi kebiasaan dah. Syukur tu jadi kebiasaan dia dah. Bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu percaya dengan Allah. Apa maksud percaya dengan Tuhan? Kita percaya Tuhan yang melakukan segalanya. Maksud percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Tuhan, saya sikoh dengan Tuhan. Semua kejadian itu Tuhan boleh buat berlaku. Tu sikoh dengan Tuhan. Maksud percaya tu bukan percaya maksud dia ya. Maksud percaya sini Tuhan boleh buat apa saja. Tuhan boleh menyelamatkan saya. Tuhan boleh menyembuhkan saya. Tuhan boleh menolong saya. Tuhan tu percaya dengan Tuhan. Maksudnya tawakal. Dan yakinnya bahawasanya qadanya lulus. Qada Tuhan, ketentuan Tuhan lulus akan berlaku ia. Dan mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping tawakal ikut sunnah Nabi. Kalau nak jadi alim kena belajar. Nabi kata innamal ilmu bitta'allum. Kalau nak perang kena ada senjata. Kerana Nabi ajar sunnatullah, sunnah Nabi Muhammad kalau nak pergi perang bawa senjata. Begitu jugalah kita nak hidup nak gapo pun Nabi Muhammad tunjuk sunnatullah. Tunjuk sunnah. Lagu mana nak hidup Nabi Muhammad buta piti orang gapo dia kau gapo cari kerja kau gapo dia kau ada duit kau gapo dia untuk gini cari sunnatullah. Nak masuk syurga sunnatullahnya kena beramal. Kalau tak beramal goliknya masuk neraka lah, goliknya lah. Maka semua tu Nabi Muhammad tunjuk dah sunnah Rasulullah. Jadi kita nak tuju Tuhan kena ikut sunnah Nabi. Kalau bukan ikut sunnah Nabi maka tak sapa ke Tuhan. Kena ikut cara Nabi baru sapa. Dan berusaha. Tawakal ni kena usaha. Ya kena berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya daripada usaha. Daripada makan ngaji tak si makan. Lapar nak baca lagu mana, nak ngapal lagu mana, nak semaya tak boleh, nak ngatik tak boleh, main dengan lapar. Kau lapar boleh, nak pergi lapar tak pergi. Nak baca kitab tak boleh. Main dengan lapar nasi ni, tak boleh, maka makan ni perlu. Dan minuman, dan pakaian, dan memelihara diri daripada seteru. Jaga daripada musuh, daripada gangguan apa dia. Maka tu usaha, ya berusaha. Berarti awak tidak tawakal lah. Tak boleh. Seorang sahabat mari semaya. Mari naik utur. Turun utur masuk dalam masjid semaya. Sudah semaya, kelik. Kelik tengok hilang utur dia. Tak kat cari kaya apa. Maka pergi ngadu Rasulullah, ya Rasulullah utur hamba kenderaan hamba hilang. Rasulullah kata mengikat ke dak ni? Tak ikat hamba pakai tawakal ya Rasulullah. Rasulullah kata ikat summa tawakkal. Kemudian baru tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Bukan ikut cara aku, lepas mu jadi masalah. Lepas mu nak ngepek kau siapa dia? Mu tak puas hati dengan Tuhan. Kau mu tak puas hati kau orang. Salah kita sebab tak ada usaha. Seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi mussalatu wassalam. Nabi semua. Tak ada istilah tawakal. Nabi Musa lagu mana nak jumpa dengan Firaun. Nabi Nuh lagu mana. Begini. Semua ada usaha dan ikhtiar berlaku untuk kebaikan. Berkata Qadi Iyad.
Ini mazhab ialah pilihan At-Tabari dan kebanyakan fuqaha. Maksud dia. Maksud apa dia? Tawakal ni hati itu berserta dengan usaha ikhtiar menurut sunnah. Jadi maksud tawakal, hati pegang dengan Tuhan, tetapi anggota luar mengikut sunnah Nabi. Hak ni pendapat mazhab Tabari dan kebanyakan fuqaha. Untuk pekoh minat. Dan bahawasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji. Yang sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia dengan tawakal. Apabila seorang hamba itu menyerahkan segala urusan dia kepada Allah, maka Allah Ta'ala sangat suka kepada hamba dia yang menyerahkan urusan dia kepada dia. Berarti kalau manusia tu menguruskan diri dia sendiri, rasa tak perlu kepada Tuhan, saya boleh buat sendiri, maka Tuhan tak berapa suka ke lagu ni. Tuhan sukanya sekalipun sedikit minta dengan Tuhan. Tawakal dengan Tuhan. Sikit-sikit serah Tuhan. Sikit-sikit gapo dia apa. Hamba ngaji ni nak jadi orang alim lagu mana tahu tawakal lah. Bukan tawakal tu tidur tak ngaji. Dak tu salah, tu penat tu. Tu bukan tawakal tu tu panggil waya api lagu tu. Tengok. Tawakal ni kena usaha, lepas tu serah Tuhan. Kerana firman Allah Ta'ala, tahu mana Tuhan saya, Tuhan suka kepada orang tawakal ni. Ayat Quran kata, innallaha yuhibbut mutawakkilin. Sesungguhnya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia, saya ia akan sekalian orang yang tawakal. Jadi kalau kita nak boleh saya Tuhan, banyak ke tawakal dalam semua urusan kita. Urusan dakwah kita, urusan belajar kita, urusan mengajar kita, program-program kita ni kena banyak tawakal. Jangan serah Tuhan. Jangan rasa saya boleh buat, saya biasa, saya hebat. Sudahlah. Serah ke Tuhan tu banyak. Baru Tuhan saya. Ni pandai sikit lupa Tuhan dah. Ada kuasa sikit lupa Tuhan dah. Ada pengaruh sikit lupa Tuhan dah. Suhu sikit lupa Tuhan dah. Bijak sikit belajar lupa Tuhan dah. Baik sikit tak lupa Tuhan dah. Jadi wali sikit tak lupa Tuhan dah. Tawakal lah ke mana. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh. Sunat kita dalam hati itu ada. Terkadang wajib. Bukan kata disuruh saja. Bahkan kadang-kadang wajib kena tawakal. Dan terkadang sunat kerana firman Allah Ta'ala. Kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Katanya Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan atas Allah Ta'ala jua. Maka bertawakal oleh kamu jika kamu orang yang beriman. Kalau betul kamu beriman, Allah itu Tuhanmu. Allah itu boleh buat apa saja. Allah lah yang menetapkan takdir qada qadar. Serahkan urusanmu pada dia. Dia boleh buat apa saja. Daripada bodoh Tuhan nak buat jadi cerdik dalam masa 1 detik saja. Dia yang. Maka kalau kamu beriman dengan Tuhan, maka tak masuk akal. Orang yang percaya ke Tuhan tiba-tiba tak serah urusan dia ke Tuhan. Maka perangai orang mukmin ni menyerahkan urusan dia kepada Tuhan. Firman Allah Ta'ala lagi, wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan atas Allah Ta'ala juga, maka hendaklah tawakal sekalian yang tawakal. Tiada atas yang lainnya. Suruh Tuhan berlaku. Dan memadakan akan Allah Ta'ala akan orang yang tawakal. Maka kalau orang suruh urusan dia kepada Allah, insya-Allah Tuhan akan menyelesaikan urusan dia. Orang lain ni nak urus diri dia sendiri, tak serah masalah dia ke Tuhan. Belajar gak serah semua urusan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, saya berdoa ke Allah Ta'ala, apa tak selesai lagi masalah. Awak tak serah ke dia.
Awak hanya beritahu Tuhan saja, tapi awak nak urus lagi urusan itu. Beritahu dan serah urusan itu kepada Allah. Barulah jolo. Ni nak beritahu saja, ya Allah, saya sakit, saya gini, saya ada masalah. Royak saja. Serahlah ke dia. Beritahu tak mestinya menyerah ke. Apa maksud menyerah ke? Kembali ke semua masalah tu mu, ya Allah, ya Tuhan, aku boleh buat selesai ke masalah. Hamba akad tangan tak boleh kau satu. Ni kita beritahu Tuhan, time berdoa, tapi kita nak urus. Apa naklah kata. Katanya Syekh Sa'id Nursi kata, orang yang tidak bertawakal ini seperti orang tawakal dengan orang tak tawakal seperti dua orang. Dua orang nego junjul kan? Nego atas perahu. Tak bagi atas pala jual. Naik atas satu kapal besar. Naik atas satu kapal besar, sore tu akak bagi dia letak atas kapal. Sore lagi duk pegang. Maka orang tanya, "Bapa mu letak bagi tu atas kapal?" "Oh, kapal ni besar ke?" Cakap ambo nak junjung. Bodoh lah ambo nak junjung barang ni. Patut ambo letak atas kapal ni. Kapal ni besar, dia boleh bawa akut barang ni. Patut hak tu, bapa duk kerah lagu tu, duk pikul. "Oh, saya tak agak kot kapal ni. Saya nak junjung sendiri." Begitulah bandingnya orang yang tidak tawakal. Dia nak junjung dia sendiri. Bukan orang akan suka ke dia. Katanya Syekh Sa'id Nursi. Nescaya orang akan pakat suka mengamal. Oh, tolong. Kapal besar, tak cari lagi kot kapal ni. Jadi orang tawakal ni seperti akak barang dia tu letak atas kapal. Kita ambil masalah kita weak Tuhan. Biar Tuhan selesai. Sebab tu antara amalan untuk menyelesaikan masalah baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah cukuplah untuk aku, untuk kami Allah. Cukup. Allah cukup boleh selesai apa-apa. Cukup dah dia, tak perlu tambah, tak perlu permintaan orang lain lagi. Sokongan orang lain, Allah. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakil dan tepat aku tawakalkan. Lepas aku serah segala wakil, tawakal ke serah segala perkara. Baca 450 kali ketika berlaku hajat besar-besar. Kalau kita ada masalah besar-besar, boleh sehari 450 kali. Buatlah. InsyaAllah selesai masalah kita. Tu. Tuhan kata apabila musyrah, insya-Allah Tuhan akan memadakan. Ayat Quran kata wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya dan barang siapa menyerah akan segala pekerjaannya kepada Allah Taala, maka Allah Taala memadakan akan dia. Pasti Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Cukup pada dah. Tak berpada lagi kau. Tak cukup lagi kau dengan Tuhan. Tuhan akan cukupkan segala masalah kita. Artinya menolak ia daripadanya akan barang yang menyusuh akan dia. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan gapo. Firman-Nya Allah Ta'ala, alaisallahu bikafin abdahu. Artinya adakah tiada Allah Ta'ala memada akan hamba-Nya? Memada ni Tuhan cukup. Tidakkah Tuhan cukup dah untuk menjaga hamba dia? Kau serah tak cukup lagi, ada orang lain lagi lebih bisa pada Tuhan. Bapa tak agak sangat Tuhan-Nya? Bapa rasa was-was lagi? Bapa rasa kepintaran kita, idea kita, strategi kita lebih bisa daripada Tuhan lagi? Usaha, ya betul, bagus tindakan lagu tu, sunnah Nabi. Tetapi hati tu kena serah 100%. Bahkan menolak ia daripada hamba-Nya akan kejahatan semua dia tak suka, insya-Allah Tuhan. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu ada 3 rukun tawakal. Pertama tauhid, kedua kelakuan, dan ketiga pekerjaan. 3 rukun. Baru panggil tawakal. Adapun tauhid itu maka seperti bahawa engkau iktikad dengan iktikad yang putus. Nak tawakal ni pertama tauhid kena betul. Iktikad yang putus, yang tak akan berubah dah selama-lamanya. Insya-Allah lah kalau Tuhan nak ubah tu nak kata guana. Tapi insya-Allah kita pegang sungguh-sungguh dah dengan hati kita. Insya-Allah tak akan berubah dah lagu mana. Berlakulah gapo dia pun. Tu inilah iktikad kita. Bahawa tiada yang membuat melainkan Allah. Hak berlaku ni semua Tuhan berlaku.
kesembuhan, kesihatan, kekayaan, kejayaan, kehancuran, gapo dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Tuhan akan hina satu-satu orang, satu-satu bangsa, satu-satu kaum. Tuhan boleh muliakan satu-satu bangsa, satu-satu kaum, satu-satu orang. Ikut dia. Dia nak meneh hak ni, nak jatuh hak ni, nak gapo dia, boleh pada dia. Tu iktikad penuh kita. Ketunggalannya tiada yang menyengutui baginya. Dia seorang saja, tak ada orang boleh buat kerja lagu tu. Yakinlah sepenuh-penuh. Baginya kerajaan kekuasaan, biadihil mulk, di tangan Tuhan, yakni di kekuasaan Tuhan itu adalah kerajaan. Dan puji, segala puji bagi Tuhan. Dan ia sangat kuasa ia atas sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sangat berkuasa atas setiap sesuatu. Pegang dulu. Pertama nak tawakal ni, iktikad tu biar betul, biar jelas dulu. Jangan kata Tuhan ada kuasa, makhluk ada kuasa juga. Tak boleh lah. Kena jelas tu. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Dengan tauhid inilah menyebabkan kita serah benda kita ke Tuhan, kerana tauhid ni sebenar. Itu asas siluh nak cari tahu. Kerana hanya senya tawakal atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang membuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Adapun rukun yang kedua, iaitu kelakuan hati, maka percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala. Percaya sungguh dengan. Saat ni iktikad Tuhan buat segala. Apabila kita percaya Tuhan yang melakukan segala-galanya, timbul satu perasaan percaya ke Tuhan. Menyerahkan segala semua benda kepada Tuhan. Tu maksud dia. Hati percaya kepada Tuhan. Tuhan boleh buat apa saja. Iktikad. Lepas tu hati nak buat ke mana pula? Lepas pada iktikad. Hati mesti mempercayai dia dah kita pegang iktikad dia. Dan diam. Dia ni sama ada zahir ataupun batin. Dia berlaku. Jangan luar senyap dalam hati duk. Hati pun senyap juga. Dia zahir batin. Dengan menyerahkan segala pekerjaannya kepadanya kepada Allah. Dan tiada berpaling ia. Tidak berpaling hati dia. Berpaling sini, berpaling hati dia. Hati dia jangan duk lengok lagi lah. Tengok Tuhan semata-mata. Kepada yang lain daripada Allah. Hati dia jangan paling. Sama sekali. Jangan sama sekali. Walau sebentar. Walau seminit. Jangan. Bermula misalnya mereka yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadi akan apa dia tu? Akan lawyer. Qadi akan lawyer. Lawyer dia. Lawyer ni apa dia? Pokro. Kau dia Ada naskah lain tak saya? Ada buku Melayu ke? Tak ada. Qadi akan lawyer. Tak tahulah. Pokro. Yang sangat kasih ia akan dia. Lagi yang sangat pintar pada undang-undang. Maka bahawasanya yang berwakil itu diam ia di rumahnya. Dan senang hatinya tiada berfikir ia akan pekerjaan dakwa itu. Perumpamaan dia lagu ni. Kita apabila kita panggil seorang lawyer, kita pun serah segala urusan kepada lawyer tu lah, kepada pegawai tu. Maka pegawai tu lah je jawabnya. Maka kita tak perlu buat tindakan apa-apa. Tak perlu. Bokeh hati kita pun rasa senang. Dia tolong jawab kita. Percayanya kita kepada pegawai tu. Begitu juga dalam bab tawakal. Kita serah kepada Tuhan dan hati kita tak ada rasa apa dah. Lah ni kita nak serah urusan nak buat juga. Tu jadi masalah. Kita serah dah ke Tuhan. Serah lagu mana saya duk gelisah lagi. Kalau serah macam pegawai, kita serah dia jawab. Kita tak ada masalah ke apa pergi berderak kat tu. Padahal dia nak masuk jaga. Tapi standard KL dia. Dan tiada minta tolong ia akan orang yang lain daripada lawyer yang tersebut.
kerana mengetahui ia akan bahawasanya loya tu menolak daripadanya akal tohmuh. Loya tu pandailah jawab gapo dia. Dan menunaikan segala tujuannya dan tiada dapat melawai akan dia oleh orang yang lain. Sebab loya tu bisa, loya tu pintar, loya tu kaki lipat. Suruh dia lah, bayar loya tu, beres, tak ada masalah gapo. Maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya. Mu tahu dah Tuhan ke sayang kat mu. Lagi sangat kuasa pula, Tuhan tu paling kuasa pula. Lagi sangat kaya, boleh buat apa saja. Lagi yang menjamin ia akan rezeki kau. Dia jauhi makan kat mu. Tak puas hati lagi dengan Tuhan. Dengan makhluk kita rasa puas hati tu. Maka tak dapat tiada bahawa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki kau. Rezeki kita usaha betul. Dapat pahala sunnah betul. Tapi serah kepada Tuhan. Dan lainnya, ikutlah pekerjaan apa dia, tajuk rezeki kau, tajuk belajar, tajuk nikah, tajuk kejayaan apa dia, ikutlah dalam hidup kita, serah Tuhan belakang. Dan tiada memandai engkau akan yang lain daripadanya, daripada Tuhan. Sentiasa melihat Tuhan semacam dalam semua kelakuan kita. Kerana yang lain daripadanya, daripada Allah itu lemah. Dan berhajat seperti engkau juga. Nak suruh siapa dia tolong mu? Dia sendiri pun tak boleh nak tolong. Duk mengadu kat orang ni, mengadu kat orang ni. Dia sendiri ada masalah. Saya nak pergi jumpa dengan, apa dah? Kaunseling. Kaunseling tu ada masalah. Nak pergi jumpa dengan psikiatri. Psikiatri tu masuk hospital dia. Makan obat, cap puak. Dia sendiri pun sakit, ada masalah juga. Tiada kuasa ia memberi rezeki akan dikau. Dia sendiri pun buat rezeki pun tak boleh mengadu apa dia. Maka jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala, tiada putus penilikan engkau daripada makhluk. Masih duk berhubung lagi dengan mata tu, hati tu sentiasa duk tengok lagi makhluk. Tak putus lagi. Putus ke penilikan matamu kepada makhluk. Mata hatilah. Maka yang demikian itu kerana doa yakin. Tak percayalah mana kebenaran Tuhan. Saya yakin. Yakin lepas tu apa tak serah. Serah dah. Ayah pun tak serah betul-betul. Ngoyak saja ya. Engkau disebabkan syok. Tu nak tahu imej tahu mana. Tengok tawakal kita lah. Atau disebabkan tiada mengerasi yakin itu akan hati. Yakni yakin itu tidak menguasai hati. Masih ada yakin tapi tak kuat. Kerana ada hati engkau itu penakut. Penakut kerana tak percaya orang yang kita tawakal tu. Kalulah tali besar ni, nak tengok suruh neti. Tak buat lidah kita tak neti. Tali halu. Kita takutlah, takut jatuh sebab tali halu. Kalau retok besar kemarin, tak was-was lagi. Kalau tali mungkinlah. Kita takut-takut. Ni Tuhan pun mu takut lagi kalau pegang dengan Tuhan. Ni masalah. Dan apabila mengetahui, wallahu a'lam. Apa hukum keputihan perempuan? Keputihan ni bukan muka putih dia. Muka putih tu tak ada masalah. Waktu molek baru. Tapi kalau putih muka saja, hatu juga. Apa hukum keputihan perempuan? Keputihan ni benda yang keluar daripada farah. Ya, perempuan ni biasa dia, tempat dia ni kena basuh. Dia tak boleh kering. Kalau kering kat dia jadi melecet. Duk geser semacam. Kita jatuh tak perlu keputihan. Tak payah keputihan, tak apa. Bukan jenis geser. Dia jenis gini. Geser lagu tu. Bagaimana solatnya apabila dia tidak tukar pek. Yang ni basuh kemaluan sebelum solat. Gini. Apabila dia semaya, dia pergi mana-mana ke, derak maidin ke, duduk buat kerja rumah ke, sebelum semaya, kena tengok underwear dia. Tengok di underwear dia basuh ke tak. Kalau basuh macam peluh, hak tu tidak najis. Semaya dia sah. Tapi kalau dia tengok di underwear dia ada macam putih gitu. Ada benda melekit putih gitu.
Maka tu najis, dia kena basuh. Maka kalau dia maya dengan lagu tu, hukum dia najis dan tak sah semaya dia. Tu keputihan bagi perempuan. Jadi kalau kita nak semaya di shopping mall kau apa dia, sebelum pergi semaya, masuk bilik air dulu, cek underwear kita, tengok ada dok sel kau. Di panty liner kita kau apa dia ni. Nak tanya boleh kau qada solat wajib digabung dengan solat sunat? Tidak boleh. Nak gabung solat sunat ke mana? Solat qada nak gabung dengan solat sunat hak boleh qada tu. Maknanya hamba qada maya subuh dengan semaya hajat. Boleh tak? Boleh. Kalau benda hak boleh gabung tu dia boleh masuk. Semaya fardu boleh, semaya qada boleh, semaya sunat boleh. Hak semaya boleh gabung, kita sebut 10 benda tu kan. Masa zaman remaja dulu saya tak tahu. Takut ada percakapan kita yang boleh menjatuhkan syirik sebab dulu tak mendalami sangat ilmu agama. Kalau dah pasti jatuh syirik, kena taubat. Jika tak pasti macam mana pula saya bimbang takut dosa tak diampun, mohon pencerahan. Sentiasa istighfar dengan Tuhan. Nabi Muhammad hak buat dosa pun istighfar. Maka kita buat dosa ni sentiasa istighfar. Amal ke sayyidul istighfar. Sekali pagi, sekali petang. Lepas maghrib sekali, lepas subuh sekali. Lepas subuh untuk dosa malam. Lepas maghrib untuk dosa siang. Amal hak tu paling kurang sekali. 2 kali lah. Pagi sekali, petang sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Paling kurang. Nabi Muhammad kata siapa dia baca lepas subuh, maka habis dosa malam dia. Siapa dia baca lepas maghrib, habis dosa tengah hari dia. Jadi tu peluang Nabi Muhammad royak. Istighfar lah. Kita tak tahu kadang-kadang dosa. Kita tak tahu. Antara benda syirik lagi baca Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Siapa dia baca tu hilang daripadanya syirik khafi dengan syirik jali. Izin murid bertanya, ada orang sok mik. Sudah. Nama rimah tak okey baca lah. Sok mik. Ada orang sosmed cakap mengenai bunuh diri. Dia cakap kena hormatlah dengan keputusan orang nak bunuh diri. Sebab dia bukan mati tapi cuma berpisah alam yang buatkan dia lebih tenang. La haula. Tenang daripada beban dunia. Apa nasihat tuan guru daripada manusia yang berfikiran lagu ni. Oyak dia bukan mencari ketenangan. Bahkan dia mencari keseksaan yang lebih daripada apa yang tanggung atas muka dunia. Membunuh diri itu bukan jalan penyelesaian. Kalaulah ia bermanfaat untuk orang yang bermasalah, nescaya Islam akan syariatkan bunuh diri. Kerana Islam betul-betul menjaga kebaikan manusia. Kalaulah kebunuh diri kita bunuh diri hilang, tak ada masalah apa dia. Okey, nescaya orang Islam akan suruh bunuh diri. Tetapi Islam tahu dengan bunuh diri itu menyebabkan dia akan diseksa lebih berat lagi di akhirat. Maka Islam tidak membenarkan bunuh diri. Bahkan masalah dia itu akan mengkifaratkan dosa dia. Jadi, ayat ke dia bukan mencari ketenangan tapi mencari bala Tuhan, mencari. Sekalipun zahir kita nampak dia mati, tak ada apa dia, tapi dia sebenarnya diseksa. Maka Islam tidak menyuruh penganut dia untuk menyeksa diri lebih daripada. Setara atas dunia dia tak boleh tanggung dah, apatah lagi di akhirat. Maka bukan mencari ketenangan lagu tu. Mencari bala pula lagu tu. Bagaimana nak memiliki sifat tawaduk menurut Allah? Belajar bab tawaduk. Supaya tawaduk kita tidak menimbulkan sifat riak dan sebagainya. Belajar. Penawar bagi hati ni kita belajar ke? Orang beramal tu suku pasal pula. Tapi sekurangnya kita tahu benda ni salah. Benda ni molek. Benda ni bagus. Berarti kita tahu cara nak buat. Masalah kita nak buat atau si buat tu suku pasal pula. Tu martabat kedua dulu beramal. Martabat pertama dulu belajar dulu. Saat belajar tu separuh daripada beramal tu. Mengenai qada solat, waktu zuhur tertidur hingga masuk waktu asar baru sedar. Yang mana nak dahulukan, solat asar dahulu ataupun qada solat zuhur baru solat asar. Gini.
Zuhur tu buat apa tinggal? Kalau tinggal dengan sengaja, kena segera ke. Lebih daripada semaya waktu. Semaya asal lagi, kena qada segera sebab dia dosa. Kena cepat-cepat ke hilang dosa daripada diri kita. Asal boleh semaya lepas ni. Manakala kalulah qada zuhur saat ni, qada yang dimakzurkan seperti tertidur. Itu dimaafkanlah. Maka maya asal dulu tak apa, baru maya zuhur. Apa hukum beli toko banda? Tak tahu isi dalam harga. Mahal. Lepas tu penjual royak ada baju mahal. Dalam tu macam judi pula gitu. Gapo hukum ustaz tu? Moleknya beli selah-selah. Jelas pembelian kita baju ni kita beli hak ni. Kalau beli banda ni bagai tak ada. Dalam dia ada macam-macam. Lainlah kalau baju sama. Boleh beli toko. Banda ni kalau benda sama boleh beli. Contohnya baju belakang. Baju t-shirt belakang. Sopa lah. Maknanya kalau dia tunjuk pun baju ke apa? Dia tepek dah baju ni t-shirt. Baju selah tengok. Oh selah. Sopa belakang. Maka tak syarat tengok semua. Tapi kalau benda yang bermacam-macam wajib kena tengok semua. Takut ada unsur penipuan. Tak ada unsur tak puas hati. Molek kalau nak beli hak selah-selah. Daripada beli hak toko. Saya tak beli orang bui. Orang bui tak apa. Orang bui tak apa. Jangan orang kalau beli. Beli tu takut ada unsur penipuan. Dia tak nipu tapi memang orang jual banda lagu tu. Orang tak cekah lagu tu. Kalau tak kena beli sosok. Afdalnya beli sosok lah. Tu kaedah dia. Bak jual beli ni payah sikit. Kalau benda yang berlainan kena tengok semua. Misalnya kita beli ke apa dia? Gandum misalnya. Gandum kalau kita tengok depan tu. Okey. Gandum molek. Pakai boleh beli semua. Tak syarat kena tengok krebet belakang cek sini tak ada. Kalau benda sama. Tapi kalau benda berlainan, tak boleh kena tengok. Ni. Nah, tu cara dia. Boleh anak nak tanya, betul ke akhir zaman ni kita tak wajib usul bagai-bagai syubhat ke, haram ke, halal ke. Sebab makan elok ni banyak campuran bahan-bahan was-was. Tuhun penjelasan. Dari sudut wajib tu tidak wajib. Tetapi bagi orang yang nak warak, jaga sikit makanan kita. Lah ni payah sikit lah nak jaga. Wali-wali Tuhan, suruh pesan makan nasi saja dengan telur. Telur pun was-was juga. Sebab apa? Sebab ayah tu berzina. Ayah pun berzina juga. Ayah tu berzina dengan ayah orang lain boleh telur, tak boleh juga. Ada orang jual telur. Telur saya bersih, dijamin ibunya tidak berzina. Ada juga. Maknanya ayah dia lah. Ayah dia saja, lepas tu dia nikah kali akad tangan. Mari tidak berzina. Mari ayah tu berzina. Maknanya begini. Pelik juga. Ayah tidak berzina. InsyaAllah bersih. Jadi dari sudut makanan tu, pada akhir zaman ni, kalau nak jaga dah hak moleknya, afdalnya masuk dalam tubuh kita supaya ibadat kita tu jadi koha berkat. Ada seorang wali pergi ke Mekah. Tengah dia ada buat ibadat, dia tengok ada seorang pemuda buat ibadat. Subhanallah. Tak pada dengan muda dia. Dengan tawahnya, dengan sa'enya, dengan gapo, dengan baca Quran, dengan menangis, dengan gapo. Besok. Dia tawah berapa ratus kali dah mu tengok. Tak berhenti. Katanya wali tu, mai. Cuik dia lah, berhenti cuik. Kata awal nama gapo berkenalan. Maka wali tu ajak mari makan sekali dengan saya. Mari makan sekali dengan dia. Ajak makan lah. Duk saja ke makan. Maka budak tu apa? Pakcik, apa? Makan ni wali tu. Beres apa? Beres sudah. Bismillah. Dia mau nak buat ibadat pula. Bismillah. Budak tu buat 2-3 lekong. Letih rasa. Tak cukup makan. Kau lagu mana? Saya makan dengan kawan ni. Serah tak erok. Dia tak sungguh dia. Nampak dah Tok Wali tu nampak kata, "Guana hari tu sungguh nampak." Sani sungguh kata ni jadi tak sungguh pula. Maka pemuda tu pergi cari wali tu. Dia kata, "Jumpa, hari sekali jumpa." Jumpa dia tanya, "Pakcik." "Oh ya. Pakcik pergi makan gapo kat saya?" Tak ada makan gapo." Hari saat ni saya boleh buat ibadat. Kakak nak banyak kata boleh buat ibadat. Makan dengan pakcik tak erok kita kata. Boleh buat ibadat Allah sikit tak banyak lah. Katanya wali tu
Mula-mula aku tengok mu buat ibadat banyak. Aku tengok mu buat ibadat. Aku pun ambil lah. Aku tahu masalah muka apa dia, maka aku pun ajak makan sekali dengan aku. Jadi aku makan kok mu tu semua benda halal bersih berlaku. Aku tengok mu buat ibadat saat ni kekuatan kamu daripada makan ni syubhat saja. Jadi buat ibadat dengan makan ni syubhat. Oh jadi kuat ibadat. Tipu iblis. Dia nak suruh kita tertipu, makan ni tak jaga. Makan ni tak tahu kok mana. Berok makan tapi ibadat nampak rajin. Cuba tengok mu makan hak benda halal. Tu saja kekuatanmu sebenar. Hak banyak-banyak tu setan belako-lako. Allah baru dia tahu. Tu kena jaga sikitlah. Kalau boleh makan nasi dengan garam, tu biasa tu. Sini sedap makan nasi dah. Tak ada lagi makan nasi dengan garam. Makan nasi dah. Apa hukum kita sebagai orang dewasa yang sedar akan dosa-dosa dan hukum? Apa pula? Tetapi tetap membuat kesalahan itu. Sebagai contoh pakaian. Pakai seluar pendek ketika kayuh basikal. Nak marah orang basikal kali. Melihat bentuk tubuh orang itu. Susuk tubuh, aurat si pemakainya. Kita nak kata ke mana orang? Tahu hukum dia? Ya saya tahu. Lepas tu duk pakai lagi. Maksiat manusia lagu tu lah. Katanya Nabi Muhammad, kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Pokmu ni orang Islam ni semua masuk syurga belaka kecuali orang taksir. Sahabat kata, siapa dia wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa dia orang taksir tu ya Rasulullah? Kalau Nabi Muhammad kata man ata'ani dakhalal jannah, siapa dia taat kat aku, dengar kata aku, ikut perintah aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa dia tak dengar kata, hak tu dia taksir tu, taksir masuk syurga tu. Berarti dia sendirilah pilih. Kan kita tanya lah, apa dia pakainya. Perangai manusia. Kalau duk mengaji pondok pun lipat lagi. Kalau mengaji ustaz pun lipat lagi. Nak kata lah ke mana? Manusia. Cuma dia mujahadah untuk diri dia lah. Jangan tanya apa, kenapa. Apa dia buat maksiat lah. Ikut atas alasan dia lah. Nafsu dia ko. Dia rasa begini. Kau macam-macam lah. Hukum tu jelas dah. Berarti iman dia masih tak kuat lagi dengan Tuhan. Kepercayaan dia mengenai akidah dia percaya ada syurga, ada neraka. Tanya dia. Siap boleh syarah lagi. Takut ngaji sifat 20 tau. Aku ngajar balasah tau. Tanya kati basikal luar pendek. Tu email. Tu email tanya tarik lembu pakai skirt. Pakai skirt tarik tu ke tanya jadi tu email pakai jubah. Oh pelik je. Tak tahu hukum. Tahu. Lepas tu lagu mana? Tak tahu. Tanya dia buat apa buat kerja lagu tu. Maka beramal ni bab kedua. Hak tahu, semua tahu berlaku. Kalau kita kerja di satu syarikat makanan, arah heboh makanan tak habis tak boleh makan. Tak boleh makan. Dan bawa balik. Buai je. Tapi saya makan juga sebab saya dan rugi nak buai. Gini. Benda tu apabila jadi sapuh. Contohnya jadi sapuh, kita buai dah. Berarti buat hilang dah milik daripada boh tu. Boh tu dia suruh buat. Buat tu jadi sapuh lah. Maka bila sapuh tu bukan milik boh lah. Sapuh kan. Maka boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Boleh kita makan. Boleh kita makan. Tak ada hak dia nak lari dah. Mula dia jadi sapuh dah kata. Boh ke benda lagu tu membazir pula. Sepatutnya kita sebagai boh weh lah. Makannya pada duk bazir. Benda orang boleh makan. Ni tak boleh balik lah. Tak boleh gapo dia. Ikutlah. Wak balik hok lebih sudah ni, nak wak balik hok dalam peti buku apa semua, apa banyak lagi buku apa semua panggil adik-beradik dia apa semua. Jamu. Tiap hari duk jamu. Nampak macam tasawuf. Oh, pemuruh awak. Ambil kedai biasa ya. Udai-udai lagu ni. Oh, peri ya, ambil kedai. Oh, penat lagu tu tak boleh. Oh, tu harai. Hok ni hok lebih-lebih ni untuk makan, untuk wak kelik tu tak apalah. Bahkan kalau kita pun show-nya kalau ketua-ketua orang tu, pemilik restoran tu bui buat kelik lah, buat makan kau gapo dia. Jangan buai lepas dia lagu tu. Sekurang-kurangnya kita boleh buat kebajikan, pekerja kita nak makan kau. Dia nak buat kelik kat orang rumah dia kau, nak rasa juga. Dia tak curi pun. Benda tu nak buai juga pada duk buai sapuh jadi makanan kucing. Cakap kucing makan ayam 3 rasa. Dia benar kucing makan ikan anjing kau. Nak spaghetti sedap-sedap ai. Kita belanja nak jadi lagu tu. Jadi rugi dah, maknanya hukum dia harus boleh kita. Mau ijazah ayat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di sujud akhir solat mohon. Ayam tak ada amalan lagu tu tapi nak baca tu tak ada masalah apalah. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ni. Antara doa hak molek lah supaya Tuhan tidak balik ke hati kita selepas dapat hidayah ni kita lah ni. Duk ngaji pondok jadi orang baik dengar kata Tuhan ni, kita takut Tuhan balik hati kita pula. Minta doa tiap-tiap kali lepas semaya. Kalau boleh lepas kali semaya kau, tanya sujud kau. Cuma amalan lagu ni kamu tak ada terima direct gini lah. Cuma kalau untuk baca tu tak ada masalah. Apa pun solat sunat ketika khatib baca khutbah tak sah. Haram dan berdosa baca semaya. Tanya baca khutbah. Alhamdulillah, kita pun semaya taubat. Allah. Tak sah semaya tu. Haram dan berdosa semaya tu. Sekalipun di Mekah, tak sah. Kecuali semaya tahiyatul masjid saja. Kita baru masuk masjid, orang duk baca khutbah, kita boleh semaya tahiyatul masjid saja dibenarkan. Hal lain tidak dibenarkan. Haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Boleh kau kita berselawat semasa imam membaca khutbah dan sebaliknya duduk dia. Baca khutbah ke suruh dengar. Yang mungkin duduk selawat apa nak isih Rabbana. Time itulah nak selawat. Time itulah nak taubat. Time itulah nak berzikir. Nak baca Quran. Tak boleh. Wajib dengar khutbah. Haram buat benda lain yang mengganggu daripada dengar khutbah. Nak berzikir kau baca Quran kau. Dia dengar tu rukun khutbah. Ni waktu asyik dengar pula. Tu khutbah, rukun khutbah dah. Hak khutbah kecek bab makanlah buah-buahan tempatan. Hendaklah kita membayar lesen-lesen kereta yang perlu dibayar. Kepada rotek-rotek cukai pintu. Hendaklah menziarah di dalam negeri, jangan melancong di luar negeri. Naik ekonomi kita. Tu nak buat boleh kira lagi. Tapi ketika baca rukun alhamdulillah tu, tu tak boleh hukumnya dah. Apa hukum jual beli pada hari Jumaat waktu azan yang kedua dah? Haram. Haram hukum dia. Sah. Jual beli tu sah tapi berdosa perbuatan tu kerana waktu ni sekali orang duduk semaya Jumaat, orang dengar khutbah, tiba-tiba bagi orang wajib semaya Jumaat. Orang tina tak apa, tak dosa, tak gapo dia. Kita orang jatuh tu hukum dia haram. Apabila haram, ulama kata makan ni tu takut-takut jadi syubhat dah pula. Kita beli nasi misalnya, kita beli air masa tu. Tak boleh minum, hukum jadi syubhat. Sebab jual beli tu haram hukum dia. Orang duk bagi macam kita. Khutbah yang pertama, khutbah masuk Zuhur. Allah tu kalau buat jual maalah makruh. Khutbah yang kedua nak baca khutbah tu, yang kedua baca khutbah tu haram. Boleh tak beramal dengan pandangan yang doa dalam bab jamak qasar? Boleh. Ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata kau doa ni untuk beramal untuk diri sendiri pun tak boleh. Sekali pun untuk beramal diri sendiri tak boleh. Sebab jelas dah kau doa, pendapat dia. Maka dalam agama kita nak cari gapo? Nak cari keyakinan. Kau nak cari hak benda doa. Kau nak tatabuk rukhasi. Kau nak cari benda-benda mudah. Maka orang yang suka cari benda-benda mudah ni orang tak ada agama. Seperti tiada ada pendirian. Maka agama ni kalau dalil dia jelas, hak tu lah kena carinya. Kena hak cari. Sebab tu lah kalau hak tu kuat, wajib kena cari hak tu lah. Hak do'eh ni ada kata tak boleh beramal. Hak fatwa memang tak boleh fatwa dah. Ataupun kena sebut pendapat. Ada kata kau do'eh ni boleh ikut juga. Untuk diri sendiri tak boleh difatwakan. Untuk fatwa wajib kena hukum akal, wajib kena sebut pendapat kuat. Apa penawar? Ada penawar dah untuk hati yang patuh. Sudah. Sudah. Patuh hati dengan siapa dia ni. Jadi depan hamba ni ramai lelaki-lelaki yang masih kuat, kok tak patuh hati lagi. Jadi patuh hati ni sebab apa gak awak ni berat, penat juga ni patuh hati kerana gewel kau gapo dia ni hamba tak tahulah. Jadi banyak sebut hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Insya-Allah patuh hati awak tu akan diteri semula, tak patuh lah. Adakah kita berdosa sama macam hafiz Quran? Sebab contoh kita tu bukan hafiz Quran pun, cuma kita hafal 15 juzuk je. Lepas tu kita lama tinggal, tak ingat dan mari isah nak baca semula.
Tak boleh dah lah. Kena hafal semula dah lah. Adakah dihukumkan dengan hafiz melupakan Quran? Ya, sama. Dalam hadis tu kata, berdosa bukan kata orang hafiz. Apa 30 juzuk, tak syarat apa. Apa je. Nabi kata dalam cerita hadis Isra Mi'raj, aku tidak tengok satu dosa yang antara dosa paling besar di sisi Tuhan adalah orang diberi Al-Quran walau satu ayat tapi dia lupa. Bukan kata hafiz Al-Quran. Apa inna atau inna dulu ingat, lah ni tak ingat. Dosa juga subuh. Lainlah kalau kita sengeling nak tak ingat itu dosa lah. Kalau kita sibuk kau gapo dia ada lah. Kadang-kadang kena ngulang. Mula biasa ya buat kita ni lipat tu banyak kalau tak lipat. Mana satu sunnah ustaz? Jika sujud nak renggai kaki atau rapat ke kaki. Renggai ke kaki bagi laki-laki, rapat ke kaki bagi perempuan. Renggai pula sekadar 4 jari. Paling panjang sekadar sejekah antara jari, antara kaki. Jika renggai nampak bahagian betih dan paha. Kewa sunat pakai seluar. Kita royak dah sunat pakai seluar. Luar panjang yang menutup ke lutut. Jangan seluar hok kecil 3 segi tu sepambok. Square point apa nama rima. Orang bukan hok tu kecil, orang tak ada pedoh hok tu. Seluar hok panjang, hok kira menutup lutut tu. Ada ustaz suruh pakai seluar kat bahagian dalam. Tak wajib sunat saja dah kita royak. Tapi Rasulullah tak pakai seluar. Rasulullah buat macam mana ustaz? Mana hamba tahu, hamba tak semaya belakang dia. Tak tahu. Maka Nabi pakai lagu mah. Nabi keking lagu tu buka. Tu cara dia. Pas tak nampak kau? Tak tahu kamu lagu mana. Tak nampak kau lagu mana. Ada sunnah pakai seluar. Pakai seluar saja dalam mazhab kita makruh. Pakai seluar dalam kain sunat. Tu dalam mazhab kita. Kalau pakai seluar aja makruh. Lainlah kalau ada hajat, gapo-gapo dia kena pakai seluar. Tu tak lainlah. Kalau tidak, pakai kain. Biarlah nak pakai seluar pun tapi pakai kain kat luar juga. Tu orang mazhab Syafi'i. Lamik lagu tu. Mazhab Hanafi kata pakai seluar. Ikutlah mana-mana. Cuma dalam mazhab Syafi'i kena pakai kain. Bagi laki-laki pun pakai kain. Siapakah yang dimaksudkan wali gaib? Manusia juga atau jenis makhluk lain. Tak tahu hamba dia ni manusia ke apa dia wali gaib ni. Cuma wali ni ada orang nampak, ada orang tak nampak. Wali kan? Lainlah PhD nampak belakang. Pergi duk mana nusuk celah mana pun nampak dia doktor, profesor. Tapi kalau wali ni ya ada orang nampak, ada tak nampak. Cerita wali kan? Kena pelik lah kalau cerita biasa tak panggil wali. Macam cerita Avengers ke apa dia. Kan cerita sepak bangunan lah apa dia. Nampak? Kereta apinya kunyah makan cap-puak. Jadi cerita Avengers cahaya pula terlopor, tak ada marah. Ngarut sejak duk tengok Avengers. Waktu sepak bangunan, tarik matahari lah. Tengok. Ludah di matahari, mapuh matahari, cahaya tu kan. Cerita Avengers kan kali wali ni cerita lagu tu. Bukan cerita biasa. Jadi kita tak tahu dia ni makhluk ke apa dia manusia, ke jin, ke jadi kan. Berkaitan zakat, saya nego modal 50,000. Lepas tu balik modal 50,000. Kena zakat juga kau. Nego tak ada untung, tak ada rugi ni. Nganyo demo. Nego awal tahun. Siapa hujung tahun, contohnya bulan 1 nego. Siapa bulan 1 tahun lepas tengok. Tengok lagu mana? Nilai barangnya. Bukan untung rugi. Ya tak cara bak untung rugi zakat ni. Ya cara bak barangnya tu nilai berapa. Misalnya 50,000. 50,000 ni majlis agama kata siapa dia ada sipai duit 15,000 saja. 60,000 ni lebih. Maka kena zakat. Ya kena zakat. Saya nego tak untung. Tak nego tak untung pun. Awak ada harta kaya setahun ni. Lebih daripada zakat. Maka kena bayar zakat. Ya kena bayar zakat. Bayar zakat ni bukan diuntung rugi. Rugi pada kau nego. Dia modal ada 4 juta. Nego Allah 3 juta. Rugi juta. Kena bayar zakat? Ya, dah 3 juta. Lainlah kalau awak rugi. Nego modal 4 juta. Nego-nego, hujung tahun tengok 4 riyal. Oh, 4 riyal. Oh, 4 riyal minta maaf. Oh, tak payah kena zakat. Bukan sebab rugi. Bukan sebab tak cukup nisab zakat. Ngapa hal lagu tu? Dia bukan bab utuh rugi ni. Apa maksud wirid rabitah? Sudah wirid rabitah. Apa dia tak tahu. Hamba tak tahu wirid rabitah ni apa dia. Cuma rabitah ni ada dalam bab tariqah dia panggil rabitah. Rabitah ni apa maksud? Hubungan seorang guru dengan murid.
Murid buat hubungan dengan guru, menggambar ke rupa guru ataupun tengok gambar guru supaya sentiasa teringat kepada guru dia, supaya ada hubungan dia dengan guru. Dia ingat jasa guru dia. Tu rabitah tu. Kita duk mana-mana time kita ngajar, teringat tok guru kita duk ngajar kita. Teringat tok guru kita wi ilmu kita. Teringat tok guru kita duk nasihat kita. Teringat tok guru kita duk doa semacam kita. Tu rabitah. Rabitah hati seorang murid. Maka hal ni boleh menyelamatkan seorang murid, boleh menyebabkan murid tu jadi baik. Antaranya mengingatkan jasa guru. Guru ni buat gini ke dia, guru dia sabar juga dengan dia buah supaya setai pun. Tok guru dia, tok guru dia sepak enjar dia, katok dia. Teringat dulu kalau tok guru tak katok gak ambo jadi setai sungguh. Untuk jadi setai lah mana? Maknanya patuh tanduk. Panggil apa dia? Ada cerita tu. Hellboy kau boleh dia. Hok setai kena kerak jadi setai jadi baik. Ambo jadi Hellboy tak apa dah. Jadi lagu tu. Jadi hak tu dipanggil rabitah. Wirid rabitah ni ambo tak tahulah. Ya ada wirid rabitah ke wirid peringat tu tak tahulah. Cuma dari tarekah kalau rabitah tu maksud dia. Wallahu a'lam al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.